Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan-tuan imam, pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak teringgalnya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni alma. Katakanlah, tambahkanlah kepadaku akan ilmu pengetahuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tambah yang lain-lainnya, baik harta dunia ke, baik isteri ke, anak-anak ke, dan apa saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku akan ilmu pengetahuan. Jadi menunjukkan bahawa ilmu itu adalah suatu yang sangat penting dan sangat istimewa dalam hidup kita. Kerananya kita akan selamat, insya-Allah. Baik. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan memperkatakan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk al-hadis ataupun as-sunnah. Serupalah ya. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, percakapannya, pertuturan, perbuatan dan diam Nabi, artinya perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah al-hadis ataupun as-sunnah. Inilah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tinggalkan harta. Tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan harta pusaka. Pusaka yang ada ialah ilmu. Dan ilmu itu diwaris oleh siapa? Diwaris oleh orang-orang yang berilmu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kerana apa? Kerana para nabi ini dia tidak meninggalkan harta berbentuk material. Tetapi yang ditinggalkan ialah ilmu. Maka marilah sama-sama sebenarnya kita mewarisi, mengambil, sepatutnya berebut-rebut pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di zaman kita ini orang berebut-rebut pusaka kalau pusaka itu berbentuk material, berbentuk tanah terutamanya. Walaupun sekangkang kera bergaduh adik-beradik. Ya, kerana apa? Berebut tanah. Ada saya baca dalam surat khabar, dapur adik dia, rumah adik dia, dapurnya tu masuk sikit tanah dia. Dia mari jom tolak tu. Pergi tolak dapur rumah adik dia. Bercempera anak-anak saudara tengah tidur. Lari. Apa tuan-tuan dan puan-puan? Berebut harta dunia. Adik-beradik. Tapi sayangnya manusia, kita orang Islam tak nak berebut pusaka Nabi. Ini pusaka Nabi ni yang Nabi tinggalkan, iaitu ilmu dalam bentuk hadis. Baik tuan-tuan dan puan, kita masih lagi sebenarnya membicarakan bab taubah, bab yang kedua dalam kitab ini, dan hadis yang ke 19.
Kita tak habis lagi baca hadis ni. Baru setengah. 2/3 kita baca. Kita baca sebagai mengambil adabnya. Kita bacalah Arabnya, kemudian kita akan berhenti di mana tempat yang kita akan sambung pada malam ini. Wa anzir ibni Hubaysh qala ataitu Safwana ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain faqala ma jaa'a bika ya Zir faqultu ibtigha' al-'ilm faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yatlub faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain ba'da al-gha'it wal bawl wa kunta imra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an قال نعم كان يأمرنا إذا كنا صفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاؤم فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب. Sampai situ kita baca pada minggu lepas. Dan pada malam ini sambungannya. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ya. Zir bin Hubaysh ini mari ziarah Safwan bin Assal. Bertemu dengan Safwan bin Assal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya beberapa perkara, terutamanya tentang menyapu atas 2 khuf yang telah kita terangkan, kita syarahkan apa itu khuf, apa syarat-syaratnya dan berapa lama boleh digunakan. Baik. Dan soalan yang kedua tentang cinta. Tentang cinta. Maka sahabat Safwan ini bercerita satu kali dalam satu permusafiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang A'rabi. A'rabi ni tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita telah jelaskan, ialah orang Badui yang duduk di tengah padang pasir. Yang kehidupan nomad berpindah randah. Ya, orang Badui bila duduk tengah-tengah padang pasir, al-maklum sajalah, jauh dengan tamadun, jauh dengan kampung orang. Jadi tak tahu adab, kadang-kadang itu kurang sikit. Masyarakat padang pasir. Baik. Datang pada Nabi, majlis Nabi, ya, tengah musafir itu, artinya datang kepada rombongan Nabi dan sebut wahai Muhammad, kuat-kuat suaranya, suara garau kuat pula tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab kuat juga. Ya. Maka kata Safwan, amboi, sila slow sikit suara tu. Kenapa? Kamu ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang mengangkat suara. Tak boleh angkat suara depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, para sahabat itu apabila di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tunduk. Mereka tak angkat muka pun, maksudnya apa? Apatah lagi bersuara kuat-kuat. Ya? Menghormati majlis ilmu. Apatah lagi yang di hadapan kita itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa kata Badui itu? Dia kata, wallahi la aghdud. Aku tak akan rendahkan suara. Ya? Ini jangan jadi macam Badui inilah. Jangan jadi macam Arabi ni. Bila ada orang tegur, kita tak terima. Mungkin Badui ni adalah dia punya uzurnya, maklumlah. Duduk tengah padang pasir, bukan dia kira banyak perkiraan sangat. Seperti yang kita dah cerita dulu. Dia pergi
dia mari ke masjid Nabi SAW, dia terasa nak buang air kecil, dia kencing je di situ. Pergi ke tepi mana? Main pancut-pancut je, ke tiang mana dan sebagainya. Dalam masjid Nabi. Punyalah tak malunya, punyalah tak beradabnya. Maklumlah orang Badui, adalah uzur dia. Jadinya kita jangan jadi macam dia lah. Bukan hak ni, hak lain pula. Arabi ini artinya orang-orang Badui. Qala al-a'rabiyyu, maka orang Badui itu pun berkata, al-mar'u, bertanya sebenarnya, seseorang itu mengasihi akan sesuatu kaum tetapi mereka tidak mengikutinya. Dia tidak mengikuti mereka. Ada ke kes macam itu? Dia suka, dia sayang, tapi dia tak nak ikut. Ada? Kata orang Badui ini bertanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia kasihi di hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan bersama dengan orang yang kita kasih, orang yang kita suka, orang yang kita sayang. Kalau kita sayang selain daripada Nabi, ini bahaya. Ya, tidaklah salah sayang pada ayah, sayang pada ibu, kepada mak, kepada anak-anak, kepada isteri, itu fitrah. Kepada Nabi ini iman. Kena sayang pada Nabi SAW. Dan kesayangan itu, kecintaan itu kena lebih daripada apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kena lebih daripada kita mengasihi manusia keseluruhannya. Kerana Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehinggalah aku ini dikasihinya lebih dia mengasihi daripada apa? Daripada ayah dia, daripada anaknya dan daripada manusia keseluruhannya. Cinta ini adalah cinta iman. Cinta iman. Hukumnya apa? Fardu ain. Wajib pada setiap mukallaf, pada setiap orang Islam yang akil baligh, yang cukup syarat mukallaf taklif dia, wajib dapatkan cinta ini. Ini fardu ain yang lalu terlepas pandang. Ya. Kalau kita cinta pada Nabi, apa kesan dia? Apa kesan dia, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam kitab ini dia kata apa? Tajzibul muhibbu al-muhibba ila tariqi alladhi yuhibbuhu. Yang dia suka, kita akan ikut. Bila kita kasih, bila kita sayang, kita akan ikut, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tengok anak-anak kita. Kalau dia suka pada siapa? Suka kepada pemain bola, kata tak? Dia akan ambil tahu tentang pemain bola tu. Makanan kegemarannya, minuman kegemarannya. Pemain bola tu cukup bulu kaki pun dia tahu. Pasal ambil tahu, mengikuti. Ada gambarnya ditepek di dinding, letak dalam buku, dalam first, dalam apa lagi? Hak itu hak di luar. Hak letak dalam kepala, hak letak dalam jiwa. Lama-lama dia ikut. Betul tak? Dia ikut. Bajunya nak serupa, rambutnya nak serupa. Hatta yang lain-lain. Fashion rambut, akhlak dan sebagainya, lama-lama ikut. Ini yang Nabi SAW kata, manusia, seseorang akan bersama dengan orang yang dia kasih. Kalau tak bersama secara fizikal pun, duduk bersama, dia akan bersama dari sudut mana? Sudut tindak tanduknya, sudut akhlaknya, fashion bajunya, fashion rambutnya, gaya bercakapnya. Dia akan ikut. Kalau kita kasih pada Nabi, maka kita akan ikut Nabi SAW. Sebab itu Nabi kata apa? Seseorang akan bersama dengan orang yang dia kasih. Imam Al-Ghazali bercerita dalam kitabnya Minhajul Abidin, ada seorang meriwayatkan ada seorang badui datang pada Nabi SAW bertanya, mata sa'ah, bila kiamat ya Rasulullah? Bila kiamat? Nabi SAW dia
Tanya yang kedua, Nabi pun diam juga. Tanya yang ketiga, Nabi tak beri respon. 3 kali tanya, bila kiamat? Selesai majlis, Nabi SAW tanya, siapa yang bertanya tadi? Kata. Nabi tanya balik. Jawab soalan dengan persoalan. Dia kata, apa yang kamu sediakan untuknya? Ni hak penting tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kita nak tanya, bukan kita nak tengok, kita nak kaji, nak apa, nak tunggu misalnya bila nak kiamat, bila nak kiamat. Beramalnya dah. Ni tak betul. Ya? Yang pentingnya apa yang kita sediakan untuk kiamat itu. Paling-paling tidak kiamat kita. Kiamat kita ni apa? Mati itu kiamat kita lah. Dipanggil kiamat kecil. Kiamat kecil. Hak yang berakhir dunia ni kiamat besar. Baik. Nabi SAW kata, sebut seseorang akan bersama dengan orang yang dia kasih. Para sahabat yang dengar ni suka belaka, bergembira belaka. Ada setengah meriwayatkan kata seperti hari raya lepas dengar hadis itu. Kenapa? Kerana mereka tahu, para sahabat ni, mereka tahu rasa cinta dalam hati itu macam mana. Hebat kecintaan para sahabat ni pada Nabi SAW. Kita ambil contoh Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar Al-Khattab. Ya? Dia punya cintanya pada Nabi SAW ni dia ikut. Kadang-kadang perkara-perkara yang tak disuruh ikut pun dia ikut. Ada sebatang pokok tu dia jaga. Dia siram. Dia pergi duduk-duduk bawah tu. Kenapa? Kerana Nabi pernah duduk situ. Kadang-kadang dia lalu. Orang tanya, kenapa lalu ikut tu? Jalan ini ada. Dia lalu ikut jauh sikit misalnya. Dia kata, aku pernah lihat Nabi SAW jalan ikut ni. Dalam jalan, dia berhenti. Pergi balik busuk tu. Orang tanya, buat apa? Bukan buang air pun. Tapi dia pernah tengok Rasulullah SAW buang air di situ. Punya nak ikutnya. Punya sayang kasihnya. Nabi SAW ni suka makan labu. Ada sahabat yang tak suka pun makan labu. Tapi bila dia tahu Nabi SAW suka makan labu, bila dia nak makan, ada orang hidang, dia sengaja pergi cari labu tu. Dia makan juga. Pasal apa? Kesnya Nabi SAW suka makan. Jadi tak sunnah pun. Tak. Nabi SAW makan roti. Dia tak makan nasi misalnya. Sunnah ke makan roti? Tak sunnah. Tak. Tapi ada orang nak makan roti seumur. Dia pasal katanya nak ikut Nabi. Kita pun tak nak kata apa. Kenapa makan roti ni sampai kembung-kembung perut ni? Nak ikut Nabi. Nabi makan roti. Kalau kata sunnah salah. Jangan kata sunnah. Itu perbuatan Nabi SAW yang menjadi adat budaya tabiat dia. Baik. Nak buat macam mana? Dia nak ikut. Tak disuruh. Tak ada suruh. Hendaklah kamu makan roti. Jangan makan nasi. Tak ada. Hendak. Tapi kalau ada orang nak ikut, siap. Pakaian yang kita pegang sunnah insya-Allah, tetapi ramai orang mempertikaikan sekarang ini. Dia kata tidak ada mana-mana dalil yang sabit tentang kelebihan pakai serban. Apa yang kita pegang ialah kita bertanya balik, apakah Nabi SAW itu pakai serban? Ya, jawapannya, sentiasa pakai serban dan sentiasa bertutup kepala bila di luar rumah, terutamanya dalam sembahyang. Nabi SAW tidak pernah buka kepala dia. Maka kita tutup. Sunnah. Jadinya, ada orang yang nak pakai serban, tak kira lah ada fadilat ataupun tidak ada fadilat. Dia yang pentingnya dia ikut Nabi SAW. Ada nilai.
Jubah. Dia kata air jubah, dia kata tak sunat pun pakai jubah. Ya tak? Dia kata itu pakaian orang Arab. Kita nak bertanya pada mereka, betul tak Nabi SAW pakai? Ya, pakai. Jubah atau gamis. Ya? Maka kita pakai. Kerana apa? Kerana nak ikut Nabi SAW. Tidak ada nilai ke? Tuan-tuan dan puan-puan. Putih ya. Putih sunnah. Putih memang disebut oleh Rasulullah SAW. Ilbasul bayad. Ilbasul bayad, pakai hak putih-putih. Fa inna min khiyari siyabikum al-bayad. Pakaian yang sebaik-baiknya ialah warna putih. Wa kaffinu mautakum. Dan kafankan orang mati di kalangan kamu itu dengan pakaian hak warna putih. Itu yang kita pakai kain kafan putih tu. Kain kafan warna lain, try sekali warna apa? Warna hijau. Hitam ke? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi tidak sunnah lah. Sunnahnya warna putih. Kalau nak, kadang-kadang ada juga orang nak buat gempa. Ni nak buat gempa, dia khalif tu'raf. Maksudnya apa? Kita lawan arus perdana, kita akan popular, kita akan kenali. Orang Arab kata bul ala zamzam tu'raf. Kencing dalam telaga Zamzam tu kamu akan dikenali. Bukan setakat dia orang kenal, anak cucu dia pun orang kenal. Orang boleh tunjuk, ni cucu tok yang kencing dalam telaga Zamzam dulu. Pasal apa? Pasal buat benda lain pada orang lain. Jadinya jangan buat lagi tu. Saya cuma cerita je, saya tak suruh, tak galakkan tuan-tuan buat. Tapi kesan daripada cinta itu dia. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban min al-maghribi masiratu 'ardihi aw yasiru ar-rakibu fi 'ardihi 40 aw 70 aman. Dan berterus-terusanlah Nabi SAW bercerita kepada kami dan menyebut tentang satu pintu di barat, yang mana luas pintu itu ataupun ada kafilah yang merentasinya 40 ataupun 70 tahun pintu itu. Kalau ada kafilah, sama ada unta, kuda yang berjalan selama 40 ataupun 70 tahun. Luas tak luasnya pintu itu? Di mana? Di barat. Di belah barat. Qala Sufyan ahadur ruwah qibala Syam. Berkata Sufyan, salah seorang perawi hadis ini, di mana pintu itu? Qibala Syam, menghadap ataupun arah Syam. Arah Syam, ya. Syam ini Syria, Palestin. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubati. Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu itu di hari mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi terbuka untuk taubat. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. La yughlaqu, ya, la yughlaqu, tidak ditutup pintu itu sehinggalah terbit matahari daripadanya. Maksudnya daripada barat. Terbit matahari daripada belah barat ni, maka tertutuplah pintu taubat. Bagaimana pintu itu? Wallahu a'lam bihaqiqatih, ya. Wa qad yakunu baban Allahu a'lam bihaqiqatih. Kata pensyarah kepada kitab ini, mungkin dia satu pintu yang hakiki. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Tetapi kalau nak diterjemahkan secara majas, kata dia, kiasan, ini maksudnya si'atu rahmatillah, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa taysirihi asbabil hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala permudahkan sebab-sebab untuk dapat hidayah.
Itu maksudnya keluasan pintu itu. Ha? Wa fathihi babit taubah, dan Allah Subhanahu taala sentiasa buka pintu taubat. Ha? Ini dikata rubbama kinayah. Dan mungkin juga pintu itu adalah pintu sebenar, tapi kita tak tahu macam mana, wallahu a'lam. Kalau pintu sebenar, maka pintunya itu memang terlalu luas. Ya. Kalau kafilah itu berjalan, perjalanannya 40 tahun atau 70 tahun. 70 tahun perjalanan ni sampai mana kita pun kena boleh buat kajian ni. Kalau tengok ya, berapa lama kafilah itu berjalan. Kalau daripada Madinah ke Syam itu sebulan misalnya. Dah berapa? Kalau 1000 lebih kilometernya. Kiralah sampai 70 tahun. Berapanya luas pintu itu, dan sentiasa terbuka. Bila dia tutup pintu ni? Bila matahari terbit dari arah itu, terbit daripada barat. Sebab itu kita kata syarat taubat itu ada berapa? Ada 4 campur 2 ada 6 sebenarnya. Ada 6. Yang pertama menyesal, yang kedua tinggal, yang keempat berazam tidak mengulanginya lagi, yang ketiga yang ketiga berazam tidak mengulanginya lagi, dan yang keempatnya kalau salah dengan manusia kena minta maaf dengan manusia. Yang kelimanya, selama mana malam yughargir, selama mana tak bunyi napah di sini ni, bunyi nak mati sangat dah. Ya, selama mana sebelum begitu. Dan yang keenamnya, sebelum matahari terbit dari barat. Artinya nak kiamat sangat dah. Hak yang bunyi kat sini tu, itu kita nak kiamat. Sebab itu dia panggil kiamat kecil. Mati ni kiamat kecil bagi kita. Hak kita nak kiamat. Artinya menjelang nak kiamat sangat, taubat tak diterima. Rawahu At-Tirmizi wa ghairuhu. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi, iaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi, ataupun At-Turmuzi, ataupun At-Tarmizi. Betul belaka. Jangan gaduh. Ada orang gaduh pasal ni, sebutan ni, cara nak menyebut ni. Ya. Turmus atau Tirmiz ni nama negeri dia. Nama kampung ni Buh. Nama kampung dia. Baik. Meninggal dunia 279. Imam Tirmizi ni anak murid kepada Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan anak murid juga kepada Imam Muslim, Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi. Ni antara murid kanan. Ya. Apabila ulama-ulama yang menyebut bahawa lepasnya meninggalnya Imam Bukhari ni, beliau tidak meninggalkan siapa-siapa yang sehebatnya dari sudut ilmu dan kewarakannya, melainkan ini Imam Tirmizi, anak murid dia. Wa ghairuhu, dan diriwayatkan oleh yang lainnya. Siapa yang meriwayatkan yang lain ni? An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, ya, Imam Ahmad bin Shu'aib, dan juga Imam Ibnu Majah, Imam Muhammad bin Yazid, yang kita biasa sebut Ibnu Majah, ya. An-Nasa'i tersebut, jangan baca An-Nisa'i. Ada orang baca An-Nisa'i. An-Nisa'i daripada nisa perempuan, jadi kaki perempuan pula. Baiknya An-Nasa'i. Nama dia Ahmad bin Shu'aib. Baik. Wa qala hadisun hasanun sahih. Istilah hasanun sahih ni hanya digunakan oleh Imam At-Tirmizi. Maksudnya apa? Ya. Hasan lain kan? Sahih lain yang kita sebut dulu. Hasan lain, sahih lain. Artinya hasan ni di bawah. Darjat kedudukan dia di bawah sikit pada sahih. Tapi dia sebut hasan sahih. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau dia ada dua riwayat, ikut jalan ni satu. Jalan ni kalau tengok perawi dia ada yang setara hasan. Ya, tak sampai tahap sahih. Bila tengok jalan ini pula, cukup syarat sahih, maka dia panggil hasan sahih. Ataupun kalau dia ada satu jalan saja, satu sanad saja, dari orang ni, satu jalan saja. Ya. Sebahagian ulama kata cukup dah syarat ni, cukup syarat sahih ni. Tengok semua dia punya perawi-perawi dia kemas-kemas belaka. Pada kita sahih.
Satu kumpulan lagi, satu kumpulan ulama lagi, dia tengok, ada seorang tu tak berapa cukup syarat. Maka pada kumpulan yang kedua tu tarafnya hasan. Jadi Imam Tirmizi kata hasan sahih. Mudah cerita. Jadi tutup lalu, tak payah gaduh dah. Hasan sahih. Hasan pada orang ni, sahih pada orang ni. Yang pentingnya sahih dan hasan boleh buat hujah dalam berhukum. Ya, yang kita sebut hadis hasan boleh kita buat hujah dalam hukum hakam, menentukan halal dan haram. Baik. Cuma darjat dia tu rendah sikit. Baik. Apa pengajaran daripada hadis-hadis ni lagi? Ya, at-ta'addubu ma'al ulama was salihin wa khafdis sauti fi majalisil ilmi. Beradab dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang alim, dan juga beradab dalam majlis ilmu. Ya, kalau kita tengok para ulama ni sangat beradab. Mereka sangat menjaga adab sebenarnya. Adab dengan ilmu, adab dahulu baru ilmu. Ya. Yang kita dah sebut hari tu. Macam mana Imam Syafi'i, macam mana Imam Ahmad. Ya. Ni yang kita kena latih anak-anak kita ni. Kita di sekolah kita latih kot tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sekejap sangat. Ya, masa agama Islam pun, masa di luar pun sekejap sangat dengan kita. Maka di rumah tu kita kena latih. Ya, ini minta maaf cakap lah. Anak-anak kita berjalan kat punggung dia kena hidung kita. Ya. Punggung dia tu dalam melengah-melengah kena hidung kita tu. Ya, tak ada lagi dia ajar macam kita dulu. Nak lalu di depan orang tua, tunduk, jangan sampai rukuk. Letak tangan di perut, tangan kanan hulur ke bawah, minta lalu. Pakcik tumpang lalu. Nampak? Lalu belakang pun kita minta izin dululah. Ya. Minta tumpang lalu belakang pakcik. Anak-anak kita sekarang ni dia melenggang-melenggang, punggung dia sapu hidung kita. Jadinya kita kena ajar tu. Adab tu penting. Tuan-tuan jangan tanya pula, mana dia dalil dia ustaz? Allah, tanya dalil juga. Macam kita waktu kecil-kecil dulu, lepas ngaji dia suruh buat gini. Junjung, kucuk, peluk. Dan bawa Quran tu begitu. Jangan bawa Quran di bawah pinggang, bawah punggung kita. Sama. Letak Quran, mushaf itu tinggi pada ni. Kita lapik 2 bantal, bagi tinggi pada paha. Jangan letak celah-celah atas riba aje. Letak atas riba kadang terpesuk masuk celah tu. Ada juga letak atas lantai, sama dengan kaki, sama dengan punggung. Tak? Bagi asing tu pusing-pusing asing. Pusing asing atas lantai. Quran tu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kalau terjatuh 3 kali kena buat. Supaya apa tuan-tuan dan puan-puan? Membesarkan Quran itu, adab dengan Al-Quran itu. Jadi kita akan letak Quran itu besar di hati kita, besar dalam kehidupan kita. Kalau kita nak letak apa, kita akan letak tempat tinggi. Dan kita tak letak objek yang lain. Walaupun anak kunci di atas Quran itu. Letak paling tinggi. Paling tinggi dalam hidup kita, paling tinggi dalam hati kita, dan paling tinggi kita letak tempat dia. Adab. Tapi tuan-tuan jangan tanya pula, mana dalil dia ustaz? Kalau tanya dalil kat, tuan-tuan baca mushaf tu tak ada dalil juga. Zaman Nabi mana ada mushaf buku gitu. Ya. Kalau ditulis pun ditulis pada lepas tamar tu tidak ada titik dan tidak ada baris. Titik dan baris ni kemudian. Tak ada dalil juga. Quran ada baris, ada titik, kemudian ada buku. Tapi kalau nak dalil juga, Allah SWT berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar Allah SWT, mengagungkan syiar Allah SWT, itu adalah tanda ketakwaan hati. Dan Quran ini syiar Allah SWT. Syiar, sebesar-besar syiar Allah SWT. Kiblat sebesar-besar syiar Allah SWT.
Sebab itu kita jaga juga arah kiblat. Kita tak boleh ludah. Misalnya, tak boleh belunjuk misalnya. Sebesar-besar syiar. Orang tua ni sebesar syiar juga sebenarnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana." Bukan daripada golongan kita orang yang tidak memuliakan, tidak menghormati orang tua. Terutamanya orang tua ada janggut pakainya putih dah. Baik. Tu. Kena ni adab sangat penting. Ta'limul jahil husnal adabi wa qawaidas suluk. Mengajar orang yang jahil tentang adab dan cara bertingkah laku. Kalau orang Badui ni, orang jahil lah tu. Para sahabat ni teguh lalu. Safwan ni teguh lalu. Hai, jangan kata gitu. Kemudian al-iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi halmihi wa husni khuluqihi wa mukhatabatihi an-nas ala qadri ilmihim wa uqulihim. Dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut mana Nabi ni sangat berakhlak, ya, seperti yang kita cerita badui kencing dalam masjid ni. Seperti yang ini, Nabi tak marah. Nabi tak marah-marah, tak macam kita. Kita kadang-kadang dalam masyarakat kita marah aja. Cuba kita beritahu anak kita tu elok-elok, "Dek, tak boleh buat gini, dek." "Hoi." Marah lalu. Jatuh sudu. "Hoi." Penuh dengan marah. Cuba tuan-tuan tengok. Tak percaya. Dalam hidup kita. Saya pun terperasan. Kita nak marah je. Dia silap je baca sikit, marah lalu. Saya tunjuk, gini cara bacanya. Begitu. Jadi anak-anak kita akan terdidik dengan itu. Ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah.